Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada tugasan kali ini, kami ingin membentangkan hasil tugasan berkumpulan yang telah kami hasilkan bagi kursus falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Baiklah, elok kiranya jika saya memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Saya Nur Mirza Amila binti Mat Zawawi bersama rakan-rakan saya iaitu Nur Ain Arifah binti Yusuf, Nur Syazwana Huda binti Suhaimi dan Asriana Nadira anak perempuan Azlan. Baru-baru ini kami telah berjaya menemubual seorang guru cemerlang yang mana telah beberapa kali menerima anugerah dan penghargaan sepanjang perkhidmatan beliau. Beliau merupakan seorang guru yang telah berkecimpung dalam bidang perguruan selama 20 tahun. Beliau telah menerima anugerah guru Exxon Mobil pada tahun 2015, anugerah guru cemerlang sukan permainan dan anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak beberapa kali. Beliau kini berkhidmat sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid di Sekolah Kebangsaan Kampung Raja Besut Terengganu. Namanya tidak asing didengar di daerah Besut iaitu Puan Fatin Suhairah binti Cik Siddiq yang dilahirkan pada 22 April 1982 di Kuala Kerai, Kelantan dan kini berkhidmat dan menetap di Besut Terengganu. Menyingkap sejarah kerjayanya, sebaik sahaja menamatkan pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra di Kuala Kerai, beliau bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Keruh sehingga tingkatan 4, kemudian berpindah ke Sekolah Menengah Teknik dalam bidang kejuruteraan awam. Dengan memperoleh keputusan yang cemerlang, beliau melanjutkan pelajaran di Politeknik Shah Alam dalam bidang kejuruteraan selama 6 bulan sebelum menerima tawaran ke UiTM Shah Alam dalam bidang perkhidmatan bangunan. Namun, perjalanan beliau dalam bidang perkhidmatan bangunan hanyalah selama 6 bulan sahaja kerana beliau menerima tawaran untuk memasuki Maktab Perguruan Ipoh dalam bidang matematik dan kajian tempatan. Menurut apa yang telah diceritakan, beliau sememangnya seorang pelajar yang aktif sejak di bangku sekolah. Selain terlibat dalam acara sukan dan permainan, beliau turut aktif dalam kecemerlangan akademik sehingga dilantik menjadi penolong ketua pengawas sekolah. Setelah menghabiskan pelajaran selama 3 tahun di Maktab Perguruan, beliau telah ditempatkan di sekolah pertama iaitu Sekolah Kebangsaan Pulau Perhentian selama 2 tahun. Pengalaman yang ditimba di pulau melatih beliau untuk menjadi seorang guru yang sangat kreatif dari segi cara pemikiran kerana kemudahan di sana tidak sama seperti kemudahan di sekolah-sekolah yang berada di darat. Beliau melakukan pelbagai cara untuk memastikan murid-murid yang berada di pulau mendapat peluang yang sama untuk menyertai pelbagai acara sukan yang dipertandingkan. Kejayaan pertama beliau adalah semasa pasukan bola jaring sekolah tersebut telah menjadi johan peringkat zon kerana itu merupakan kali pertama murid-murid menyertai pertandingan tersebut. Walaupun beliau merupakan guru matematik dan kajian tempatan, namun beliau juga menekankan penyertaan murid dalam aktiviti kesukanan sebagaimana yang diceburi oleh beliau sejak di bangku sekolah. Kerana beliau mengetahui hakikat sebenar betapa pentingnya bergiat aktif untuk melakar kecemerlangan dari segi kurikulum dan ko-kurikulum. Melalui temu bual berkaitan aspirasi bersama beliau, dapatlah disimpulkan bahawa beliau mendapat pendidikan dalam bidang kejuruteraan awam kerana ingin mengikuti jejak langkah ayahnya. Tetapi atas faktor ekonomi, beliau beralih arah untuk menjadi guru atas nasihat ayahnya. Walaupun beliau tidak berminat untuk menjadi guru pada mulanya, beliau tidak mengambil mudah soal itu. Beliau cuba mendatangkan minat untuk menjadi guru dan rasa minat itu akan datang dengan sendirinya apabila hati, minda dan jiwa selari dengan apa yang kita buat sekarang dan dapat memberi kepuasan yang maksimum kepada diri sendiri. Selain itu, beliau juga bermatlamat supaya pendidikan anak bangsa akan maju seiring dengan perkembangan zaman. Beliau suka jika beliau dijadikan tempat sandaran oleh guru-guru lain untuk bertanya masalah atau soalan. Beliau juga menjelaskan beliau hanyalah pemudah cara untuk murid-murid mencapai kejayaan. Beliau akan memberi pandangan atau idea untuk seseorang itu mencapai matlamatnya. Bagi beliau, menjadi tempat sandaran oleh guru-guru dan murid-murid menjadikan beliau puas hati dan senang kerana dapat menyumbang bakti untuk seseorang itu menjulang matlamat dan kejayaannya. Baiklah, pada kali ini saya akan memberi rumusan saya berdasarkan soalan yang telah saya ajukan kepada Cikgu Fatin. Pertama sekali, berkenaan dengan adakah Cikgu Fatin terinspirasi daripada mana-mana peristiwa untuk menjadi seorang guru cemerlang di sekolah rendah? Baiklah, pertama sekali, apa yang telah dijelaskan oleh beliau di mana beliau terinspirasi atau azam dan semangat untuk mengajar anak-anak murid itu telah ada pun, telah wujud di dalam diri Cikgu Fatin, di mana semasa beliau berada di sekolah rendah, beliau telah melihat
kesungguhan ataupun sikap dan semangat guru-guru beliau semasa beliau berada di sekolah rendah, di mana guru-guru beliau di sekolah rendah bukan sahaja mengajar, namun seperti yang kita tahu, guru ni bukan hanya untuk mengajar, namun beliau juga, guru-guru kita ini boleh menjadi ibu bapa kedua kita di sekolah. Jadi seterusnya, seperti yang dikatakan oleh Cik Fatin, di mana beliau semasa berada di sekolah menengah, beliau lagi tertarik dan sikap minat mengajar murid-murid itu lebih berkembang, kerana semasa beliau berada di sekolah menengah, beliau melihat banyak lagi luas bidang perguruan ini atau bidang pendidikan ini begitu luas dan juga sangat menarik bagi beliau, di mana beliau juga bukan hanya melihat kepada skop kerja sahaja, iaitu skop sebagai guru sahaja, di mana menceburi diri kita dalam bidang pendidikan ini bukan hanya untuk mengajar, namun kita boleh mendidik, memberi murid kepada ke arah kejayaan dan seterusnya. Cikgu Fatin juga ada menyentuh tentang beliau juga terinspirasi daripada ibu bapa beliau, di mana ibu bapa beliau sangat mendorong Cikgu Fatin kepada ke arah kebaikan. Misalnya beliau, oleh itu Cikgu Fatin juga terinspirasi daripada ibu bapa beliau dengan melihat cara ibu bapa beliau mendidik beliau ke arah kebaikan. Jadi apa yang saya boleh kaitkan dengan falsafah pendidikan guru, di mana jika kita lihat apa yang menginspirasikan kita ini adalah seperti yang telah diselitkan dalam falsafah pendidikan guru, di mana menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat dengan pendidikan, di mana kita sebagai seorang bakal guru ataupun guru yang akan mendidik anak-anak bangsa kita amat berpegang kepada konsep dan juga falsafah pendidikan guru dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi perkara ini amat penting untuk kita sebagai seorang guru untuk mendidik anak-anak bangsa kita pada masa akan datang. Seterusnya, soalan yang kami ajukan kepada Cikgu Fatin dalam sesi temu bual iaitu, sejak cikgu masuk maktab, semestinya cikgu telah menguasai falsafah dalam pendidikan, terutamanya falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru, serta sebahagian jiwa cikgu dah sebati dengan jiwa pendidik. Jadi, selama cikgu berbakti selama hampir 20 tahun, jadi cikgu rasa cikgu dah mencapai matlamat yang ditekankan dalam falsafah pendidikan, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Dalam sesi temu bual, Cikgu Fatin ada menyatakan bahawa falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru adalah dua konsep utama dalam sistem pendidikan Malaysia yang saling berkait rapat dalam memberikan panduan untuk tujuan dan pendekatan pendidikan di Malaysia. Sebagai guru yang berjiwa pendidik, setiap perkara yang dilakukan selama hampir 20 tahun dalam bidang pendidikan semestinya berteraskan falsafah pendidikan guru dan falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana memastikan kurikulum dan program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah serta peranan guru sebagai cermin prinsip falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru yang menekankan penyepaduan nilai-nilai Malaysia, penekanan kepada pembinaan sasiah dan peningkatan penguasaan serta pengetahuan pelajar bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial yang ditekankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, satu aspek penting dalam falsafah pendidikan kebangsaan ialah membina sasiah pelajar. Sebagai seorang guru, semestinya membantu pelajar dalam mengembangkan sikap, nilai dan etika yang positif melalui pelajaran dan interaksi harian. Secara kesimpulannya, dalam mencapai falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru, sebagai seorang guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda Malaysia. Teruskan komited untuk mendidik pelajar dengan nilai dan prinsip yang ditekankan dalam kedua-dua falsafah pendidikan.
Soalan yang terakhir kami ajukan ialah apakah nasihat atau pesanan cikgu kepada kami iaitu bakal-bakal guru dalam menghadapi cabaran dalam bidang profesional perguruan. Antara nasihat yang Cikgu Fatin berpesan, cubalah sesuatu perkara yang baru. Cuba kaedah pengajaran dan teknologi pendidikan yang berbeza searus dengan perkembangan teknologi terkini. Jika dapat sesuatu pendekatan atau kaedah pengajaran dapat memberi manfaat dengan baik kepada murid-murid, teruskan menggunakannya. Walau bagaimanapun, jangan takut untuk mencuba sesuatu perkara baru serta pendekatan yang berbeza untuk memotivasi dan mendidik pelajar. Daripada sini, kita dapat melihat berapa prihatinnya beliau kepada murid asuhan dan masyarakat di sekelilingnya. Dengan pelbagai maklumat dan motivasi yang telah kami peroleh selepas menemu bual beliau, kami berharap bakal-bakal guru dan pendidik di luar sana juga disuntik oleh semangat baru untuk menjadi guru yang cemerlang seperti beliau pada suatu hari nanti. Dekat di dada sudah tentu mendorong kita merealisasikan matlamat dan hala tuju kita sendiri dalam bidang pendidikan. Saya berharap video temu bual ini dapat memberi satu motivasi kepada kita untuk menjadi guru yang berakhlak mulia kepada saya dan juga rakan-rakan lain yang akan menonton video ini. Jadi saya ucapkan tahniahlah kepada awak semua kerana terpilih terpilih sebagai guru yang masih belajar dalam IPG inilah. Apa yang saya nak nasihatkan bahawasanya untuk kita menjadi guru ni bukan mudah. Jadilah guru yang sentiasa menerangi anak-anak terus cemerlang dalam bidang keputusan yang awak seburi. Moga habislah dengan jayanya dan ditempatkan di sekolah yang awak nak lah, harapnya.